Podcast ini mengandungi kandungan sensitif. Tiada kaitan antara yang masih hidup atau yang telah mati. Segala persamaan dengan situasi sebenar atau semasa adalah tidak disengajakan. Anda sedang mendengar Shockcast Original. Shock. Menjadi seorang wanita itu kadangkala ibarat kita berlayar. Sedang asyik mengejar pelangi, lautan badai bertukar tsunami. Kisah wanita-wanita ini penuh syarat dengan hikmah. Hayatinya, jadikan ia medan untuk menilai semula jika musibah itu akibat perbuatan dan kealpaan kita sendiri. Segalanya di hikmah. Degup-degup amarah. Kisah benar kali ini adalah seputar kisah seorang anak kecil berusia 7 tahun. Muhammad Imran namanya. Muhammad Imran anak lelaki yang sangat comel. Imran anak tunggal yang pintar. Imran, pelajar darjah 1 yang sudah pun selesai khatam muqaddam dan kini sedang perlahan-lahan mengasah bacaan Al-Quran di surah Al-Baqarah. Muhammad Imran, zuriat belahan jiwa sepasang suami dan isteri. Azman, yang dipanggil Daddy, dan Azimah, yang dipanggil Mami. Daddy Azman dan Mami Azimah, kedua-duanya insan cemerlang lagi terpelajar. Kedua-duanya sama kuat bekerja, mengejar KPI masing-masing di syarikat korporat terkenal tanah air. Kedua-duanya sedang kencang mengejar, memburu cita-cita dunia. Kedua-duanya sedang berusaha keras mengumpul kekayaan, memperkukuh kedudukan sosial, giat mengukir nama dalam carta organisasi syarikat. Maka segala hal urusan rumah tangga, daripada celik mata sebelum subuh menjelang, sampailah terpejam kembali mata itu di tengah malam, kesemuanya diserahkan kepada tangan Bibi Fatimah. Bi, saya balik lewat malam ni ya Bi. Bibi pastikan ya Imran tukar baju, makan tengah hari, lepas tu siapkan kerja sekolah. Kemudian Bibi bagilah dia main iPad setengah jam pun boleh lah. Lepas main iPad Bi, pastikan dia solat asar, mandi, main iPad balik. Lepas tu solat maghrib. Kemudian nanti ustaz datang nak ajar mengaji. Okey, Bik? Demikian berjela-jela amanat Mami Azimah kepada Bibi Fatimah. Bibi ni ingat tak semua ni? Tanya Mami Azimah dengan wajah tegas. Ya, ingat Bu. Bibi Fatimah mengangguk sambil mengusap-ngusap kepala Muhammad Imran yang sedang bersarapan cereal sementara menunggu van datang menjemputnya untuk ke sekolah. Bi, saya dengan Azimah akan terbang ke Singapura minggu depan. Ada conference perlu saya hadiri, ujar Daddy Azman pula. Bibi Fatimah memandang saja wajah si ayah dan si ibu, kemudian mengalihkan bola matanya ke arah Muhammad Imran yang masih mengunyah sarapannya. Bibi pastikan tahu makan pakai Imran cukup macam biasa. Saya dah ingatkan semua cikgu tentang kelas tuition Imran. Sabtu pagi macam biasa, ada kelas berenang. Nanti driver datang jemput kat rumah. Tengah hari ada kelas tuition matematik. Lepas tu petang bolehlah bagi Imran main iPad macam biasa. Tapi malam ada kelas mengaji, jangan lupa Bik. Ahad pagi ada lagi satu kelas berenang. Tengah hari pula ada kelas tuition bahasa Inggeris. Kalau dia bosan main iPad Bibi kasihlah dia tengok kartun dekat MacBook saya atau dekat MacBook Azimah pun boleh. Bik ingat tak semua ni Bik? Si ayah bertanya dengan mata bulat bersinar. Ya tuan, bisa. Bibi menjawab sambil mengangguk-ngangguk. Sambil melihat Muhammad Imran bangun untuk mencium tangan Daddy Azman, tangan Mami Azimah, dan yang terakhirnya mencium tangan Bibi Fatimah. Kedengaran bunyi horn van mulai melengking-lengking, memanggil-manggil di luar pagar. Bibi Fatimah berseru di dalam hati. Ya Allah, kasihannya anak ini. Bye sayang. Mami Azimah melambai-lambai beberapa saat sebelum dia lesak berkejar ke kamar Soleh untuk mula bermakeup. Dan demikianlah rutin kehidupan seorang budak lelaki yang serba cukup kehidupannya setiap jam, setiap hari, setiap minggu. Tapi si anak ini zuriat yang baik sekali. Tak pernah sekali dia mempersoalkan kenapa dia selalu ditinggalkan. Tak pernah sekali dia menanyai ayah atau ibunya
Mengapa mereka selalu tiada di samping? Hatta pada waktu sakit demam, pening terlantar pun, si ayah dan si ibu tak pernah ada di sisi. Yang meneman hanyalah Bibi Fatimah yang tidak jemu-jemu mendodoikannya dengan lafaz zikrullah semenjak Muhammad Imran lahir ke dunia lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu. Demikianlah 365 hari dalam setahun semenjak dilahirkan sehinggalah kini. Muhammad Imran berumur genap 7 tahun. Hanya Bibi Fatimah yang taat setia menemani dan menyaksi jatuh bangun anak kecil ini. Lalu pada minggu berikutnya, apabila Daddy Azman dan Mami Azimah terbang ke Kota Singa untuk menghadiri konferens penting pada hari Ahad, benarlah seperti yang dijangka. Mama Imran akhirnya bosan bermain iPad. Sudah jemu bermain Minecraft dan Roblox. Lantas, seperti yang telah diamanatkan oleh Daddy Azman dan Mami Azimah, maka Bibi Fatimah mengizinkan Muhammad Imran masuk ke bilik kerja si ayah, tempat tersimpannya MacBook milik ayah dan milik si ibu. Mainlah nak, atau kamu mau tonton filem kartun di sini? Tanya Bibi Fatimah. Bi, Imran nak tukar wallpaper Daddy. Imran nak tukar wallpaper Mami. Wallpaper itu apa? Tanya Bibi Fatimah tidak mengerti. Inilah Bi. Muhammad Imran menerangkan sambil tangannya menunjukkan kepada kedua-dua skrin MacBook yang sudah pun dihidupkan. Imran nak letak gambar Imran kat sini. Lepas tu kat sini juga. Nanti Daddy dengan Mami boleh tengok. Senanglah. Kalau kat pejabat, Mami Daddy nampak Imran terus. Ceritanya dengan mata yang mencerlang, bersinar-sinar. Apa-apa sajalah Imran. Biar Bibi pancurkan dulu air koko untuk kamu. Kamu tentu dahaga nak. Tidak sampai 10 minit selepas itu, Bibi Fatimah menghidangkan segelas besar air koko ais. Diletakkan betul-betul di sebelah MacBook biar mudah Mama Imran mencapainya. Dan di situ juga diletakkan 1 jug penuh air koko ais. Manalah tahu kalau segelas besar masih tidak mencukupi. Tanpa disangka-sangka, setengah jam selepas itu, selepas wallpaper berganti, belum sempat air koko manis itu merentasi rengkung Muhammad Imran. Tangan si anak kecil 7 tahun itu tersinggung, terlanggar. Bukan saja gelas, bahkan juga jug besar yang penuh itu. Lalu tertumpahlah ke semua hidangan air itu, mencurah-curah, membasahi kedua-dua MacBook si ayah dan si ibu. Bukan saja lokos dengan air berwarna coklat itu, lebih parah, gelas kaca dan juga jug kaca pecah berderai-derai. Serpihan-serpihan kaca bertaburan membanjiri setiap inci keyboard dan kaca sama terserpih, mengguris, mencalar-calar, meretakkan skrin komputer riba si ibu dan si ayah. Malam itu juga, sewaktu Daddy Azman dan Mami Azimah mengheret bagasi masuk ke kamar tamu, Bibi Fatimah menyambut majikannya itu dengan air mata. Maafkan saya Tuan, maafkan saya Bu. Salah saya, komputer Tuan dan Ibu sudah rosak. Selepas keluar dari kamar kerja, selepas melihat sendiri kedua-dua MacBook yang telah jahanam, Daddy Azman berteriak sekuatnya, Bibi, panggil Imran turun sekarang! Lalu Imran muncul tiba-tiba dari kamar tidur Bibi yang sempit bersebelahan dapur, lantas berkata, Daddy, Mami, Imran letak wallpaper baru dekat komputer Mami and Daddy.
Imran letak gambar Imran kat situ supaya Mami dan Daddy boleh tengok Imran selalu masa kerja. Sekonyong-konyong, si ayah tidak mampu mengawal amarahnya kerana 2 biji komputer riba mahal tiba-tiba jahanam sekelip mata. Dia bertempik bagaikan halilintar. Bibi, bagi saya cili! Bagi saya cili! Untuk bikin apa, Tuan? Untuk bikin apa, Tuan? Tanya Bibi ketakutan, kebingungan. Saya kata saya minta cili, Bibi. Mana cilinya? Lalu buru-buru apabila cili kering kisar yang merah likat itu bertukar tangan, si ayah mencelup tangannya di situ, lalu menggonyoh-gonyoh cili itu kepada kedua-dua belah mata si anak. Buat lagi kerja bodoh! Buat lagi kerja bodoh! Lain kali gunakan otak, gunakan mata. Buka biji mata tu besar-besar. Tengok betul-betul bodoh. Anak kecil yang asalnya menyimpan hasrat murni lagi suci, ingin memberi surprise dan kegembiraan buat si ibu dan si ayah, tercerit-cerit kesakitan. Matanya pijar dan panas, panas bagaikan api neraka. Dia berteriak kesakitan, meminta keampunan. Namun si ayah terus mengganyang matanya dengan cili. Bibi Fatimah berlutut kepada Mami Azimah, menangis, merayu, bermohon agar anak kecil itu dikasihani. Biarlah, Bi. Kalau tak dihukum, dia tak belajar, Bi. Dia tak tahu yang mana salah, yang mana betul. Begitu jawab si ibu yang sebenarnya sudah kepenatan. Sudah tak sabar-sabar nak naik ke kamar tidur. Mahu segera membongkar bagasi, melucutkan maskara, segera mandi membersih diri dan masuk tidur sebab dia ada mesyuarat penting esok tepat jam 8.30 pagi. Malam ni, dia tidur je dengan Bibi, ujar Mami Azimah lantas lesap menaiki tangga. Imran menangis mendudu-dudu, mengongoi kesakitan, menahan pedih yang bukan kepala. Bibi Fatimah berlari mendukung Imran yang terjelepuk kerana terlalu terperanjat. Imran lemah tidak berdaya. Bibi Fatimah segera membaringkannya di bawah pancuran kamar mandi, sedaya upaya membersih-bersihkan mata Imran yang merah bersaga, yang berbening-bening berkelumang air mata sedih dan kesakitan. Imran tak sengaja, Bi. Imran tak sengaja. Imran menangis lagi. Esakannya terus larut bersama bunyi pancuran air yang berjatuhan menyirami seluruh tubuhnya yang menggigil-gigil. Sehari selepas itu, mata Imran membengkak dan berair-air. Bu, Imran sakit mata, Bu. Imran sakit mata. Bibi Fatimah mengadu. Sikit je tu lah, Bi. Bi sapu je krim yang saya bagi pagi tadi. Ada kan? Nanti hilanglah tu. Mami Azimah menjawab sebelum lesap ke pejabat dengan BMW 3 sirinya yang hitam berkilat itu. Selang 3 hari selepas itu, mata Imran bertambah bengkak sehingga dia tidak boleh membuka kelopak matanya lagi. Bibi ni tak buat apa-apa ke? Bi, cuba Bibi ambil ketul-ketul ais tu. Bibi letak dalam tuala bersih. Kemudian Bibi tuamlah pada tempat yang bengkak tu. Nanti hilanglah bengkak tu, Bi. Sekali lagi, Mami Azimah dan Daddy Azman menyerahkan kembali segala rutin kepada Bibi Fatimah sebelum menghirup latih panas dan berlalu pergi. Saya dah cancel semua kelas tuition Imran ya, Bi. Nanti lagi sehari 2. Kalau dah sihat, kita sambunglah tuition macam biasa. Tambah si ayah lagi. Ternyata tiada lagi sehari 2 selepas itu kerana pada malam itu juga mata Imran semakin bengkak dan mulai mengeluarkan air dan nanah. Lalu pada saat itu barulah si ibu dan si ayah bertempiaran membawa si anak ke rumah sakit swasta paling mahal, paling eksklusif di jantung kota. Saat itu semuanya sudah terlambat. Doktor pakar mata mengesahkan bahawa telah berlaku jangkitan yang amat teruk pada 2 pelapisan utama kornea mata Imran, yakni bahagian epithelium yang berada di luar kornea mata serta stroma pada lapisan kedua kornea. Tertakdirlah akhirnya.
Muhammad Imran yang tidak berdosa itu menjadi anak yang buta selama-lamanya. Mami, kenapa gelap, Mami? Kenapa Imran tak nampak, Mami? Tanya Muhammad Imran dengan suara tertahan-tahan, meraba-raba mencari tangan si ibu, mahu memaut dan mendakap si ibu sekuat hati. Daddy, macam mana Imran nak sambung baca surah Al-Baqarah? Sebab Imran tak nampak, Daddy. Imran tak nampak, gelap. Tangan Muhammad Imran tergapai-gapai mencari si ayah yang telah terpempan, terkaku di muka pintu ward hospital. Daddy Azman terkeluk, lalu Longlai jatuh tersepuk di situ. Ya, amarah jika tidak dikawal dan diurus dengan hemah dan hemat, maka ia boleh membawa kepada kebinasaan, bahkan pembunuhan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud seorang yang kuat itu bukanlah yang handal berkusti, tetapi seorang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengawal dirinya sewaktu dia sedang marah. Malah baginda juga pernah berpesan, jika kita sedang marah, duduklah jika kita sedang berdiri, berbaringlah jika kita sedang duduk, ambillah wuduk, hindari daripada membuat sebarang keputusan besar, dan ya, berdiamlah kerana itu yang lebih baik. Semoga ia menjadi obat mujarab ketika kita sedang marah. Semoga ia membendung kita daripada melakukan perkara-perkara melulu lagi bodoh yang akan kita sesali untuk sepanjang hayat. Sekiranya terjadi sesuatu insiden yang membuatkan kita berasa marah, maka haruslah kita bersabar dan tidak berdendam. Rasulullah SAW pernah berpesan dalam satu hadis yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa ada seorang lelaki telah berkata kepada Nabi SAW, "Berikan aku nasihat." Lalu baginda bersabda, "Janganlah marah." Maka orang itu mengulangi permintaannya berkali-kali dan Nabi SAW menjawab lagi, "Janganlah marah." Terbuktilah betapa perasaan marah itu wajar dijauhi kerana ia laksana sebuah pintu yang akan membawa masuk lebih banyak keburukan yang boleh mendatangkan musibah. Semoga kita mengambil hikmah dan pengajaran daripada kisah degup-degup amarah dan tidak mengulangi kesilapan serupa.